So, nombor 3 tak ada masalah. Baik, soalan nombor 5C. Boleh ke? Boleh, sir. Boleh. Values of M and N. So, tak perlu saya tunjuk Kamu tahu vektor apa tu? I plus MJ plus NK, kamu tahu ke? Dia punya vektor tu vektor apa? Apa vektor dia? Dia ada nama special dia tu, vektor dia tu. Sebab apa special? Sebab dia perpendicular dengan A dan dia perpendicular dengan B. Apa nama vektor dia? Dia special ni. Dan dia sangat penting untuk subtopik yang seterusnya. Siapa tahu apa nama vektor dia? Normal vector. Bagus. Okay. So, ini vektor A, vektor B. Kemudian kamu ada satu vektor yang mana vektor ni dia sangat special. Okay. Dia perpendicular dengan B. Okay. Dan dia juga perpendicular dengan A. So, makna ni saya recap balik lah. Saya takut ada yang tak faham. Ada di antara kamu yang masih tak faham. So, ini kalau saya lukis dalam bentuk 2D lah. Okay. So, dia perpendicular dengan dua-dua vektor ni simultaneously. Okay, sekaligus. Okay, so ini dalam bentuk 2D. Baik, kalau katakan dalam bentuk 3D. Okay, ini dalam bentuk 3D. Katakan saya ada dua vektor ni. A, vektor B. Okay, macam mana vektor normal vektor dalam bentuk 3D berdasarkan saya punya gambar rajah di sini. Siapa boleh bagi tahu? Ni 3D 3D. Siapa boleh bagi tahu? Normal vector dia ke arah mana? Siapa yang tengok video? Ke atas mana? Atas N. Ikut garis lurus grid tu. Baik, katakan macam ni. Saya punya vektor A dan vektor B ni di atas tablet saya. Okay, saya lukis ni di atas tablet saya. So, normal vector tu dia ke arah mana? Ke arah muka. Keluar tablet. Okay. Keluar tablet ataupun? Ke dalam. Ke dalam tablet. Dia ada dua vektor. Kalau kamu nampak macam tu, maksudnya kamu dah faham lah normal vektor ni macam mana. Sebab kalau kamu tak faham normal vektor ni, kamu tak boleh bagi tahu dia keluar tablet ataupun masuk tablet saya ni, nanti kamu tak boleh jawab soalan 5.4 tu. Okay, 5.4 bahagian equation of the plane. Okay, so kamu dah boleh jawab tu masuk tablet ataupun keluar tablet, maksudnya tak ada masalah, kamu dah faham lah tu. Baik, so ni masih tak ada masalah. Soalan nombor 8. Okey ke? Ini simple je. 8 okey je. 8 okey. Bahagian darab okey Ya, sir. Baik, so boleh. Okey, so saya nak ingatkan kamu ini saya takut ramai yang buat silap. Okey. So bila kamu buat apa nama ni, cross product tu, make sure kamu start dengan macam ni lah. I dalam kurungan. Kemudian tolak J dalam kurungan. Kemudian tambah K. Okey, dalam kurungan. So dalam kurungan ni kamu masukkanlah nombor yang kamu darab dekat sini ni. Okey, so ini 12. So 12 tolak dengan 15. Macam tu. Okey, reason dia saya ajar kamu buat macam ni adalah ramai student biasanya dekat sini dia akan buat silap. Okey, dia buat tambah J. Semuanya dia jadi tambah. Ini tambah, ini tambah, ini tambah. Sedangkan yang betulnya adalah dekat J tu dia tolak, dia negatif. So, saya biasanya ajar kamu kalau baru mula mau belajar kan. So, pastikan letak sini negatif J. Okay, so biasanya saya akan
jalan kerja saya lah. Biasanya saya akan buat macam ni. Lepas tu jawapan dia barulah saya letak I tu di belakang. Okey, contohnya lah jawapan dia I plus 2K, 2J minus 3K. So barulah yang IJK tu di belakang nombor. So untuk step yang pertama ni, jalan kerja yang pertama ni, saya buat macam ni. Okay, I dalam kurungan, kemudian negatif J dalam kurungan macam tu. Okay, dan jangan lupa dalam exam kalau soalan kamu soalan subjektif, ombak rindu jangan lupa. Ombak rindu ni jangan lupa. Macam tu. Baik, so nombor 8 tak ada masalah. Okay, saya dah bagi reminder pada kamu berkenaan dengan jalan kerja ni. In case kalau soalan kamu soalan subjektif. Kalau soalan kamu objektif tak ada masalah lah. Okay, kamu baca daripada jawapan sahaja. Baik, soalan yang seterusnya, soalan nombor 9. Ada masalah? Nombor 9 boleh jawab ke? Nombor 9 boleh jawab, sir. Boleh jawab? Boleh, sir. Boleh. Baik, all the vectors with the length of square root 6 units. So, vektor apa yang ni mau cari sebenarnya ni? Vektor apa? Find all the vectors. Okay, find all the vectors. Tapi vectors tu vectors apa? Kamu kena tahu apa yang kamu nak cari ni. Siapa yang dah boleh jawab? Vectors apa yang kamu cari tu sebenarnya? Siapa boleh bagi tahu? Unit. Uh, Unit factor. Apa dia? Betul, sir. Apa dia? Unit bukan? Unit vector bukan? Normal. Ya, yeah, betul. Normal vector. Normal vector. So, apa nama ni? Untuk soalan nombor 9 ni, kamu kena faham. Dia minta kita cari all vectors. Okay, so, dan vectors ni vectors apa? Vectors yang perpendicular to both vectors A and B. Okay, itu dia punya keyword. Perpendicular to both vectors A and B. Bermaksud, vektor yang kita mahu cari ni adalah normal vector. Okay, so step yang pertama, siapa yang tak dapat lah soalan ni. Step yang pertama adalah kamu kena cari normal vector dulu. Okay, lepas tu, bila dah dapat normal vector, yang A cross B tu, okay, sini saya tulis A cross B. Kemudian barulah kamu cari dia punya satu unit vector. Okay, satu unit vector. Ataupun nama lain dia adalah n hat. Okay, yang ada hat tu lah. Okay, so baru cari satu unit vector. Kemudian soalan ni dia minta panjang dia square root of 6 unit. Okay, kemudian yang ketiga barulah kita darab satu unit vector tu dengan square root of 6. Okay, darab satu unit vector. Dapatlah apa yang dia mahu tu. So ini adalah dia punya flow lah. Okay, macam tu. Boleh faham Kamu kena faham juga apa yang kamu kena cari tu. Vektor apa yang kamu kena cari tu. Yes, sir. Okay. Baik. So, macam ni. All the vectors. Ada perkataan all dekat depan. Biasanya, kalau kamu buat normal vector, contoh A cross B, kamu akan dapat I plus J plus K. Okay. Ini katakan normal vector yang keluar tablet. Okay, yang keluar daripada tablet saya lah sekarang ni. Kemudian, bila dia ada perkataan all the vectors tu, bermaksud kita kena bagi tahu dua jawapan. Yang pertama yang keluar tablet dan yang kedua adalah yang masuk tablet. Yang masuk tablet ni adalah untuk case B cross A. Ini minus I, minus J, minus K. Okay, ini yang masuk tablet. Okay, vektor yang masuk tablet tembus ke bawah lah. So, untuk jawapan kamu, kalau kamu perasan, bila kamu jawab untuk yang ini ni, yang normal vector ni, kamu dapat yang ini saja. Tapi jawapan di belakang dia bagi plus minus ataupun untuk yang ini sekali. So, untuk final step jawapan kamu, make sure kamu letak jawapan kamu adalah plus minus.
Okey, sebabkan kamu dah dapat jawab soalan ni, saya tak perlu nak tunjuk daripada awal. Okey, katakan ini kita tengok jawapan ya yang dibagi ni. Katakan square root of 6 normal vector ni, satu unit normal vector ni yang kamu dapat adalah 1 over square root 23. Okey, 5i minus 8j minus 7k. Ini jawapan yang kamu dapat bila kamu buat B cross A, okay, ataupun A cross B. Dapat satu je jawapan dia kan. Okay, final step dia kamu kena bagi tahu. Okay, kita salin balik saja soalan kita ni. Okay, ni soalan dia. Okay, therefore, okay, sebab di sini satu je. Okay, bahagian yang plus ataupun bahagian yang minus, kita kena bagi tahu dua-dua. Therefore, all the vectors, ni salin balik saja dia punya soalan ni. All the vectors with the length of square root of 6 units ni, okay, macam tu. So, yang pertama adalah 1 over ni lah, yang jawapan kamu dekat atas ni. Yang satu lagi adalah yang bahagian masuk dalam tablet tu. Okay, negative 1 over square root of 23. 5i minus j minus 7k, macam tu. Okay, so ini adalah satu jawapan saja yang kita dapat bila kita buat cross product ni, A cross B. Okay, tapi soalan ni dia bagi tahu, dia minta all the vectors. So maksudnya kita kena consider B cross A. Tapi takkanlah kita nak buat satu jalan kerja yang berasingan untuk B cross A kan. So, cara dia adalah kamu buat saja conclusion ni. Okay. Kemudian kamu bagi dua jawapan. Yang pertama yang positif ataupun yang kamu dapat dekat atas ni. Yang kedua adalah yang negatif punya. Okay. Baru lengkap kita punya jawapan. Baru menjawab soalan kita. All the vectors tu. Okay. Baik. So, soalan yang seterusnya. Kita tengok soalan nombor 11. Ada masalah? Boleh jawab ke? Ataupun ada start? Boleh jawab, sir. 11 boleh jawab. Yang lain macam mana? Saya takut juga ada yang senyap tertinggal. Boleh, sir. Boleh stop, so. Okey, 11 start bahagian mana? Yang A ke yang B? Ataupun tak faham soalan? Dari A. Okey, yang PQ dengan PR boleh jawab, dapat soalan, dapat jawapan dia. PQ darab dengan PR. Dapat ke vektor produk tu? Okay, dapat. Oh, dapat. Okey, baik. So, untuk soalan 11A ni, dia minta satu unit vektor. Satu unit vektor. Satu unit vektor apa? Okey. So, baca soalan betul-betul. 11A. Siapa yang dapat jawab tak ada masalah. Kamu boleh tengok balik sama tak saya punya jalan kerja dengan kamu punya jalan kerja dan sama tak jawapan dia. Yang tak dapat kita tengok. Find a unit vector. Okey, satu unit vector. Vector apa? Vector yang perpendicular to the plane containing triangle PQR. So maybe siapa yang tak nampak ni dia confused lah. Okey, perpendicular to the plane containing triangle PQR. Apa pula benda ni kan? Baik, so kita tengok daripada awal. Saya explain daripada awal. Kamu ada vertices of a triangle. Okey, dia hanya bagi koordinat saja. Dia hanya bagi koordinat saja. So, P, ni saya buat lah. Okey, saya lukis balik. Ini saya draw 1, 2, 2. Kemudian, Q. Okey, pastikan koordinat kamu betul. Q, 3, 1, 1. Kemudian kamu ada R. 4, 3, 1. So, ini adalah vertices ataupun koordinat. Bukan vektor lagi, baru koordinat. Untuk triangle. Okay, untuk triangle. Kemudian, soalan ni awal-awal dia dah minta kita cari PQ
vector product of PQ and PR. So, vector product of PQ darab dengan PR. So, hasil dia nanti kita akan dapat satu vektor. Okay. So, untuk buat vektor product, kita mesti dapatkan yang ni pun vektor lah. Vektor PQ dan vektor PR. Dalam soalan ni, dia tak bagi vektor. Dia hanya bagi koordinat sahaja. So, semua dapat jawab kan? Kamu tahu kan macam mana nak cari vektor. So, ini saya bagi ni je lah. Okay, bagi recap saja. Saya rasa kamu akan buat macam ni. Okay, OQ minus OP. Ini masukkan koordinat dia. Betul lah? Kamu buat macam ni sebab dekat sini. Biasanya yang cari-cari ni dia ada markah tau. Okay, dia ada markah. So, ini kamu dapat jawapan dia. Baik, kemudian PR. Ini pun kamu buat yang sama. OR minus OP. Okay, kamu gunakan koordinat yang dia bagi tu. Okay, untuk cari kita punya vektor. Okay, so sini kita akan dapat vektor. Okay, di sini kita akan dapat vektor. Di sini pun kita akan dapat vektor. Okay, so bila dah ada dua vektor tu, barulah kita boleh buat vektor produk. Okay, so vektor produk kamu pun buat macam ni. I, J, K. Okay, kemudian kamu pun masukkan nilai dia. Okay, masukkan nilai dia. Kemudian kamu pun dapat jawapan dia. Baik. Sekarang ni saya nak tanya kamu, apa jawapan dia? Kamu semua dapat buat. So, saya tak perlulah nak tunjuk. Bagi tahu saja berapa jawapan dia. PQ darab dengan PR. Vektor produk PQ cross PR. Apa jawapan dia? 2i. Okey, 2i. Tolak 1j. Okey, tolak j. Tambah 5k. Okey, so ini yang kamu dapat bila kamu buat cross product ataupun vektor produk PQ darab dengan PR. Baik, untuk soalan A, find a unit vector that is perpendicular to the plane containing triangle PQR. Baik, apa maksud plane containing PQR? Okey, saya terangkan kat sini katakan saya ada satu plane, inilah. Okey, ini PQR kan. Baik, katakan yang petak merah tu adalah saya punya tablet. Ini tolong imagine lah. Ataupun atas kamu punya screen, laptop ataupun telefon. Okay. Atas screen telefon kamu sekarang, ada 3 titik ni. Okay. 3 koordinat ni. So, kita kena cari vektor yang perpendicular dengan plane ataupun dengan skrin telefon kamu. Okey, sekarang ni skrin telefon kamu memang dah ada triangle PQR. Okey, skrin telefon kamu sekarang ni ataupun laptop kamu sekarang ni memang dah ada triangle PQR. Okey, sebab saya ni kan, saya share ni skrin ni. Okey, so kena tengok kamu punya telefon lah. Okay, screen phone kamu tu. So, apa vektor yang perpendicular dengan screen telefon kamu sekarang? Apa jenis vektor yang 90 darjah dengan screen telefon kamu sekarang? Vektor jenis apa? Siapa boleh jawab? Vektor jenis apa yang keluar daripada phone kamu ataupun masuk ke dalam phone kamu sekarang? Apa nama vektor tu? Ya, normal vektor. So, sekarang ni, untuk jawab soalan ni, untuk cari satu unit vektor, kita kena cari normal vektor dulu. Okey? Kena cari normal vektor dulu. Kemudian barulah kita cari satu unit vektor ataupun n hat. Okey, n hat satu unit vektor. So, ramai biasanya student yang lepas-lepas yang saya ajar, dia tak boleh jawab soalan ni sebab dia confused dengan perkataan perpendicular to the plane containing triangle PQR. Sebab tu saya kena demo benda ni. Okey, so kamu kena faham vektor yang perpendicular dengan plane ataupun vektor yang
perpendicular ataupun 90 darjah dengan kamu punya skrin laptop ataupun skrin tablet ataupun skrin telefon adalah normal vector. Okay, normal vector tu dia keluar daripada skrin telefon kamu ataupun dia masuk ke dalam skrin telefon kamu. Okay, so normal vector. So, untuk cari satu unit vector, macam saya bagi tahu tadi, untuk cari satu unit, kita kena buat pengiraan tu lah. Okay, yang n hat tu. Okay, so normal vector kita sekarang apa? Sebenarnya kita dah cari dah sebenarnya. Okay, normal vector kita apa? Yang inilah yang kita buat cross product ni. Ini yang vector product ni. Yang kamu buat ni, PQ darab dengan cross product dengan PR. Okay, PQ ni dengan PR. Okay, ada dua vektor ni. Kemudian dua vektor ni kamu buat cross product, kamu dapat jawapan dia yang ini. Yang ini adalah normal vector. Okay, ini adalah normal vector. Baik. So, ini tak payah carilah. Salin sajalah. Okay, jawapan dia. Kemudian barulah cari satu unit vector ataupun n hat. So, n hat adalah n over dia punya magnitude. Okay. So, sekarang ni kita kena cari dia punya magnitude lah. So, magnitude of n ataupun normal vector ni square root, semua ni square. Baik, saya nak ingatkan kamu, bila kita masukkan dalam formula magnitude ni, pastikan kita masuk sekali dengan dia punya negatif. So, kalau soalan ni dia ada negatif J, maksudnya kita kena masukkan negatif 1 square. Tambah 5 square. Ramai yang biasanya dia masukkan yang positif saja. Okay, kita kena masukkan nilai yang depan IJK tu termasuk dengan dia punya sign. Okay, so ini kita kira berapa ni? 25 tambah 1, 26 tambah 4, 30. Okay, so 30. Kemudian kita akan carilah, okay, 1 per square root of 30. Okay, 2i plus j minus j plus 5k. So, inilah satu unit vector yang mana vector ni adalah perpendicular to the plane. Okay, baik, untuk jawapan ni kamu boleh tinggalkan dia macam ni ataupun kamu boleh tinggalkan dia dalam bentuk macam ni. Okay, tak ada masalah. Dua-dua diterima. Okay, macam ni pun boleh. Macam yang sebelah kiri tu pun boleh. So, tak ada masalah. Yang penting ombak rindu jangan tinggalkan. Kesian dia. Okay. So, selesai soalan 5A. 5B macam mana? Calculate the area of triangle. Boleh? Boleh, sir. Basically, okay, ini saya bagi tahu kamu. Kenapa normal vector ni dia special? Sebabnya daripada normal vector ni, ini normal vector saya tunjuk kat sini, ini normal vector. Daripada normal vector ni, kita boleh dapat macam-macam. Okay, kita boleh dapat vector yang perpendicular. Okay, vector perpendicular dengan plane. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kamu cari dia punya magnitude. Okay, magnitude ni ada dua benda yang kita boleh dapat daripada sini. Yang pertama, magnitude lah. Okay, magnitude of that normal vector. Yang kedua adalah kita boleh dapat area of parallelogram. Parallelogram. Okay, so magnitude dia boleh jadi juga sama nilai dengan area of parallelogram. Kemudian area of parallelogram ni kalau kita bahagi 2 ataupun kita darab dengan 1/2, kita akan dapat area of triangle. So, ada banyak benda yang kita boleh dapat daripada normal vector ni. Okay, so saya ulang, kita boleh dapat magnitude dia lah. Untuk kita buat sini, untuk kita buat unit vector, satu unit vector. Okay, satu unit vector ataupun biasanya dia tak cakap satu unit vector. Dia cakap a unit vector. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua adalah area of parallelogram. Kemudian area of parallelogram tu kalau kamu bahagi 2, kamu akan dapat area of triangle. Okay, so itu dia punya features lah ataupun dia punya fungsi.
Baik, kemudian soalan nombor 12. Baik, ini jawapan dia tadi adalah berapa tadi? 1/2 kan? Okay, area of triangle tadi adalah 1/2 darab dengan square root of 30. Simple. Baik, kemudian soalan nombor 12. Macam mana? Okey ke? So, yang 12B tu boleh pilih mana-mana pun. 12B. Ya, tu. Tak dapat ke? Saya dapat tu. Okey. Bingung saja. Yang A dapat? Dapat. Okey. Baik. Satu unit vector which is perpendicular to the plane A, B, C, D. So, agak-agak kamu vector apa ni? Normal vector. Ya, normal vector. So, bendanya dia ulang-ulang macam tu je sebenarnya. Baik, katakan saya buat satu parallelogram. Baik, dari segi cara kita tulis ataupun kita plot dia punya A, B, C, D ni, make sure ikut turutan A, B, C, D. Okay. Kalau kamu buat ikut arah jam, pastikan A, B, C, D. Jangan selang-seli. Make sure dia round macam tu. Okay, ataupun round macam tu. Dia punya plot tu, A, B, C, D tu. Baik. So, area of parallelogram kamu dah boleh cari. Tak ada masalah. Baik, unit vector. Okay. Baik, bila kamu jawab soalan A, area of parallelogram ni, mesti kamu kena buat dua vektor, betul tak? Okay. Kamu mesti kena ada dua vektor untuk cari area of parallelogram. Sebab bila kamu ada dua vektor, katakan vektor A dan juga vektor B, okay, kamu buat A cross B, barulah kamu boleh dapat dia punya vektor. Okay. Dan vektor ni sebenarnya adalah normal vektor. Dan bila kamu buat buat dia punya magnitude, okay, dia punya magnitude, kamu akan dapat dia punya magnitude lah. Magnitude satu lagi banyak macam tadilah saya bagi tahu. Area. So di sini kamu dapat jawapan kamu. So sekarang ni kita punya point tadi ada koordinat. Okay, ada koordinat 3, 1, -1. B ada 1, 3, -1. C adalah 1, 1, 1. D, D tak ada. So sekarang ni dia tak minta kita cari koordinat D, so tak perlu cari. Masalahnya sekarang adalah kita hanya ada koordinat saja, kita tak ada vektor. Kita tak ada vektor A, kita tak ada vektor B. So most probably apa yang kamu dapat, mungkin kamu akan cari dua vektor ni. Okay, dua vektor ni, katakan ini adalah vektor A, ini adalah vektor B. Betul tak? Mesti kamu buat macam ni kan? Ya, sir. So betul. Betul lah tu. Jalan kerja kamu betul lah tu. Okay, tapi untuk tak bagi confuse, saya tak gunalah vektor A, vektor B ni. Saya terus tulis saja vektor BA. Kemudian mesti kamu cari ni. Bla bla bla, kamu cari. Kemudian kamu buat BC pula. Okay, kamu cari vektor BC pula. Kemudian kamu buat ni. Kamu akan dapat jawapan. Kemudian kamu mesti akan buat dia punya cross product. Okay, next step mesti kamu akan buat dia punya cross product. So, boleh bagi tahu saya apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Cross product tu. Berapa? Negatif? 2i. Negatif 2j. 4j. Negatif 4i. Negatif 4j. Negatif 4k. Betul? Okey, baik. Baik. Ada orang tak yang dapat... Negatif 4k. Okey, betul saya tulis Baik. Ada tak orang... Positif? Ya, positif 4K. Positif 4k. Ada yang dapat jawapan lain tak? Ke sama?
Tengok yang lain macam mana? Ada yang sama tak? Saya dapat semua negatif, Sir. Okey. Saya pun dah buat. Saya rasa dia adalah semuanya negatif. Nanti kamu check balik yang positif tadi tu, check balik. Mungkin ada silap sains-sains sikit je. Tapi tak ada masalah, kamu boleh buat. Cuma mungkin ada simple mistake mana-mana, simple je. Nanti check balik saja. Baik. Ada tak orang yang dapat positif semua? Ada tak yang dapat macam ni? Ataupun semua dapat negatif? Ada yang dapat positif? Tak ada dapat positif? Tak ada, Sir. Okey, baik. Ada? Tiada? Tidak. Okey, baik. Katakanlah ada yang dapat positif. Okey, mungkin ada. Okey, cuma dia tidak mahu respon. Dua-dua jawapan ni diterima dalam exam. Kenapa? Sebab bezanya simple saja. Bezanya adalah yang dapat negatif ni adalah dia buat BA cross BC. Ada juga orang dia buat macam ni, dia buat BC cross BA. So untuk yang ini jawapan dia akan jadi semua positif. Adakah salah? Tak, semua. Dua-dua ni betul. Dua-dua ni dia terima. Dalam exam dia bagi alternatif. Okey, kalau kamu jawab macam ni, mesti akan dapat macam ni. So, dapat markah. Kalau kamu berjawab macam ni, BC dulu duduk depan, cross product dengan BA, kamu buat-buat, kamu dapat jawapan ni. Pun betul juga, tak ada masalah. Okey. Sebab soalan ni dia tak bagi tahu BC cross BA ataupun BA cross BC. Kalau soalan bagi tahu, kena ikutlah. Kalau soalan tak bagi tahu, bebas. Okey, ikut kamu nak start yang mana dulu. Baik. Jadinya dua-dua jawapan ni diterima. Okey, sama ada semua negatif ataupun semua positif. Make sure tidak terbalik lah. Katakan kamu buat BA cross BC, tiba-tiba jawapan kamu sepatutnya dapat negatif tapi kamu dapat positif. Itu confirm salah lah. Baik. So sekarang ni apa yang berlaku adalah kita sudah buat cross product dan kita dapat satu vektor. Ini adalah normal vector nama dia. So soalan ni, soalan 12B ni dia minta satu unit vektor. Okey, satu unit vektor di mana vektor ni adalah perpendicular dengan plane ABCD. So ini adalah plane ABCD. Apakah vektor yang 90 darjah dengan plane? Apakah, saya ulang lagi sekali saya rephrase saya punya ayat. Apakah vektor yang 90 darjah dengan skrin laptop kamu ataupun skrin telefon kamu sekarang? Apakah vektor tersebut? Mesti normal vektor, betul? Okey, mesti normal vektor. Okey. So normal vektor dah ada dah. Cari je lah satu unit dia. Simple je. Okey. So normal vektor sudah ada. Carilah satu unit vektor iaitu n hat tu. Carilah dia punya magnitude dulu. Okey, carilah dia punya magnitude dulu. So magnitude ni senang je. Saya ingatkan kamu mesti masukkan dia punya sign sekali So sini saya akan tulis negatif 4 lah. Jangan tulis 4 saja. Okey. So ini kita akan dapat berapa ni? 16 kali 3 berapa? 48. So square root 48. So kamu punya satu unit vektor yang mana dia adalah 90 darjah dengan plane ABCD tu adalah 1 per square root 48. Okey. Ini akan jadi negatif 4i minus 4j minus 4k. Okey. Bagi yang dapat positif tadi ataupun bagi yang buat BC cross BA, kamu tetap akan dapat jawapan yang sama. Cuma bezanya hanya pada sign sahaja. Okey. So ini akan jadi 4i plus 4j plus 4k. Dua-dua diterima, tak ada masalah, bergantung kepada kamu punya jalan kerja. Okey, boleh? Boleh, Sir.
Okey, so sekarang ni andai kata kamu dah mahir dengan bahagian vektor produk, untuk 5.4 application ni akan jadi senang saja. Okey, akan jadi senang saja untuk kamu. So, sekarang ni untuk hari Isnin nanti pada pukul 2 petang kan? 2 petang. Kita akan bincang soalan nombor, ini kamu salin soalan nombor 13. Okey, soalan nombor 13, 15, kemudian 16, A dan B. Kejap. Macam tak cukup. 13, 14. Okey, 14 kali. 13, 14. Yang ini adalah untuk line. Okey, yang ini adalah untuk line. Yang ini pun untuk line. Yang ini pun untuk line juga. 16 ni baru masuk plane. Okey. So, untuk hari Senin ni, cukuplah ada 2 hari masa untuk buat. Kamu buat 4 soalan ni. 13, 14, 15, 16 A, B. Okey, nanti kejap lagi saya akan bagi video untuk application untuk lines dan juga plane. Kemudian kamu akan jawab 4 soalan ni dan kita akan bincang pada hari Isnin. Okey, pada hari Isnin pukul 2 petang. Baik, ada soalan tak nak tanya sebelum kita pergi kepada application ni? Ada apa-apa soalan tak nak tanya daripada vector product dan juga dot product? Ya. Saya ada soalan. Kan selalu dia bagi macam koordinat kan ke? Okey, sekejap yang perempuan dulu cakap. Okey. Sorry kan selalu dia bagi koordinat dulu. Bila kita nak pakai koordinat tu jak, and bila kita perlu cari macam contohlah koordinat 2Q kan, kita perlu cari OQ sama dengan berapa macam tu. Biasanya kita guna OQ, OP lah bila kita nak create vector. Okey, katakan kamu ada P dulu, kemudian Q, ini koordinat lah, katakan 1, 2, 3. Koordinat bukan tulis macam ni, koordinat tulis macam ni, 1, 2, 3. Kemudian ini adalah katakan 2, 3, 4. So ini dalam bentuk koordinat. Baik, katakan kamu nak buat satu vektor. Nama vektor dia adalah vektor PQ. Yang ini baru kita guna OQ tolak dengan OP. Biasanya kita salin balik saja koordinat ni. 2, 3, 4 tolak dengan 1, 2, 3. Gitu je. Okay. So basically bila dia bagi koordinat, guna dia adalah bila kita nak create vektor PQ. Ataupun QP pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, kalau kita katakan nak create vektor QP, kita buatlah OP dulu. OP duduk depan, OQ. Okay, so buat macam biasa. Adakah menjawab soalan? Ya, sir. Okay. Baik, yang lelaki tadi apa soalan dia? Ya, sir. Sir, Ya. kalau area of triangle tu perlu unit square kan sir? Ya, betul. Baik, untuk area biasanya kena tulis unit lah. Okey, ini saya tak tuliskan. Unit square. Tapi dalam matematik digalakkan tulis unit square ataupun unit cube ataupun unit saja. Tapi kalau tak ada tulis unit, tak ditolak markah. Tak seperti macam fizik. Okey, kalau fizik dia tekankan. Okey, dia tekankan betul penulisan unit tu di belakang tu. Tapi kalau dalam matematik tak ada masalah kalau kamu tertinggal. Andai kata kamu tertinggal lah. Tapi digalakkan kita tulis. Okey, kalau area tulis unit square. Kalau length ataupun yang biasa-biasa kita tulis unit saja. Kalau volume kita tulis unit kuasa 3. So di sini ada yang area-area ni kamu tambah Okey, mungkin saya lupa ke apa ni. Ini kena tambah lah bahagian yang area ataupun area je lah, kita ada area of triangle. So letaklah unit square di belakang. Digalakkan letak digalakkan letak. Tapi kalau tertinggal biasanya tak tolak markah. Okey. Adakah menjawab soalan?
Okey. Baik, ada soalan lain lagi? Kalau tak ada soalan, saya ada soalan. Baik. Dua benda ni penting ada saya bagi tahu dulu. Yang pertama saya bagi tahu A.B sama dengan kosong, apa maksud dia? Ini kamu kena tahu. Okey. Apa maksud A.B sama dengan kosong? Kamu kena tahu ni, saya takut dia keluar dalam exam ke apa ke. Apa maksud A dot dengan B? A.B sama dengan kosong. Mesti sama dengan kosong. 90 darjah. Perpendicular. Okey. Maksudnya A dan B perpendicular kan? Perpendicular to each other. Ini kena ingat to each other. So kalau tak ingat mungkin boleh lukis lah. Okey. Kita lukis sikit. So ini vektor A, ini vektor B. Perpendicular. Okey, ini adalah A dot B sama dengan kosong. Baik, ada satu lagi sebenarnya. Okey, memandangkan kita dah belajar A cross B, apa maksud A cross B sama dengan kosong? Mesti kena tahu juga. Parallel to each other. Okey, terbaik. So ini maksudnya A dan B adalah parallel to each other. Kena ingat kadang-kadang soalan kamu sekarang mungkin objektif kan. Mungkin dia tanya, ataupun soalan subjektif pun dia boleh tanya juga. Okey. So parallel to each other. Okey, so kalau kamu nak lukis dia macam ni lah. Okey, so A, ni B. Parallel to each other. Ini maksudnya A cross B sama dengan kosong. So ini dua benda ni kena ingat yang pertama, yang kedua. Ni famous. Okey, properties untuk vektor 2 ni memang famous. Lebih-lebih lagi adalah yang A dot B. Yang pertama tu memang famous. Yang A cross B ni kurang sikit tapi biasa tanya juga. Yang paling famous sekali tolong ingat adalah yang ini. Okey. A dot B sama dengan kosong bermaksud dia adalah perpendicular to each other.